Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Wabarakatuh. Okey, dekat ka ini ada alif. Wabarakatuh. Okey, perhatikan ejaan. Pastikan awak untuk ejaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ejaannya. Jangan ada berlaku kesilapan lagi. Boleh? Alright. Tapi bukan itu yang saya nak fokuskan pada hari ini. InsyaAllah. Hari ini saya nak menerangkan yang paling basic sekali yang awak wajib faham sebelum awak nak faham yang lain. Sebab dalam tajuk bahasa Arab, awak kena tahu apa yang dinamakan sebagai tarakib. Okay. Awak dah faham apa itu tarakib? Awak dah faham apa itu tarakib? Okay. Tarakib ni, bahasa mudahnya, kalau kita panggil dalam bahasa Melayu, kita namakan sebagai, kita namakan sebagai rangkai kata. Rangkai kata. Okay, ini kita panggil rangkai kata. Bila merangkai kata, maksudnya nya terdiri daripada lebih daripada satu. Nya terdiri daripada dua perkataan ataupun dua perkataan. Jadi dalam tarakib, dalam bahasa Arab kita, dalam tarakib kita ini, tarakib kita terbahagi kepada dua yang basically yang awak kena tahu dulu. Yang awak kena tahu terbahagi kepada dua. Yang biasa awak dah tahu dah, kita namakan sebagai at-tarakib al-idhafi. Tarakib idhafi. Manakala yang kedua adalah at-tarakib an-na'ti. At-tarakib na'ti. Idhafi na'ti. Boleh? Sekarang kita nak pergi pula. Apa perbezaannya Ustazah? Perbezaan di antara tarakib idhafi dan tarakib na'ti. Tarakib idhafi ni apa? Tarakib na'ti ni apa pula Ustazah? Jom kita pergi satu-satu. Mesti awak kena tahu ni. Tarakib idhafi ni kita boleh panggilnya sebagai dalam bahasa Melayu kata sandaran. Maksudnya dua perkara yang digabungkan menjadi satu perkataan merujuk kepada satu benda. Macam mana? Kita tengok. Dan tarakib na'ti. Na'ti ni maksudnya adalah sifat. Sifat. Jadi tarakib na'ti ni adalah gabungan dua perkataan yang nak menunjukkan sifat. Kata yang menunjukkan sifat. Alright. Jadi, macam mana kita nak bezakan tarakib idhafi dengan tarakib na'ti ni Ustazah? Sekarang kita pergi pula tanda-tandanya. Sekarang kita pergi kepada tanda-tanda tarakib idhafi. Tarakib idhafi ini tandanya mesti ada dua perkataan. Perkataan pertama, kita guna pen lain kejap. Perkataan pertama, ini perkataan yang kedua. Ini ada dua perkataan. Ada perkataan yang pertama dan perkataan yang kedua. Perkataan pertama untuk tarakib idhafi. Perkataan pertama tidak boleh. Boleh. Cannot. La. Tak boleh ada alif lam. Nampak sini? Tak boleh ada alif lam. Tetapi perkataan yang kedua mesti, wajib ada alif lam. Boleh?
Nampak di situ? Okey, seterusnya pula untuk tarakib naqti ni pula, perkataan pertamanya mesti ada alif lam. Kalau perkataan pertamanya ada alif lam, perkataan kedua mesti ada alif lam juga. Okey. Yang kedua tandanya, kalau perkataan pertamanya tak ada alif lam, maka perkataan kedua pun mesti ikut tak ada alif lam. Jadi pendek kata, untuk tarakib naqti, perkataan yang kedua ini, okey, perkataan yang kedua untuk naqti, perkataan keduanya akan sentiasa ikut keadaan perkataan pertama. Kalau perkataan pertama ada alif lam, jadi perkataan kedua mesti ada alif lam. Okey, boleh? Dan perkataan yang kedua ini adalah merupakan sifat. Adalah merupakan kata sifat. Apa maksud kata sifat, Ustazah? Kata sifat maksudnya perkara-perkara yang menunjukkan sifat. Besar, kecil, cantik, okey, luas. Itu adalah sifat. Okey, panas, sejuk, itu adalah sifat. Okey, baik, jahat, itu adalah sifat. Kalau sekolah tu sifat ke tidak? Tidak. Itu kita boleh letakkan pada perkataan yang pertama ini. Boleh faham tak? Ini kata yang menunjukkan, perkataan kedua ni akan menunjukkan sifat bagi perkataan yang pertama. Boleh faham ke tak? Okey. Okey, satu lagi tandanya. Okey, satu lagi tanda untuk idafi. Untuk idafi, saya nak awak ingat perkataan yang kedua ini, perkataan yang kedua di hujungnya mesti berbaris di bawah. Mesti berbaris di bawah. Okey. Yang perkataan pertama tak kisah. Perkataan kedua mesti berbaris di bawah. Tapi kalau naqti, barisnya yang perkataan yang kedua memang sentiasa akan ikut perkataan yang pertama. Kalau perkataan pertama berbaris di atas, makanya akan berbaris di atas. Dan yang seterusnya. Kita pergi tengok contoh. Okey. Kita pergi tengok contoh pula supaya awak lebih faham dan jelas. Okey, ini idafi. Okey, idafi ini naqti. Sifat tadi kan naqti. Okey, kita tengok contoh pula. Kita tengok contoh. Contoh yang ada dalam buku teks awak. Kita tengok contoh dalam buku teks awak. Okey. Rafu al-kutubi. Kutubi. Okey, rafu. Raful kutubi. Nampak? Okey. Awak nampak tak? Nampak tak pula. Nampak sih? Ini yang saya kata tadi. Huruf yang terakhir akan berbaris di bawah. Okey. Boleh nampak ke sih? InsyaAllah. Okey, seterusnya pula, kalau awak tengok naqti. Kalau awak tengok naqti, contohnya. At-talibu. Okey, at-talibu. Al-jamil. Okey, al-jamilu. Okey, sekarang awak tengok dekat sini. Ini baris hadapan, ini pun baris hadapan. Sebab apa ni baris hadapan? Sebabnya follow perkataan yang pertama. Nampak sih? Al-jamil ini adalah merupakan sifat kepada perkataan yang pertama. Apa maksud at-talibu? Pelajar lelaki. Al-jamilu handsome. Okey, kacak, cantik. Jadi, pelajar lelaki yang handsome itu. Okey, kalau ini pelajar lelaki, at-talibu, yang sifat pun akan ikut al-jamilu. Tapi kalau pelajar perempuan, kita tengok pelajar perempuan, at-talibatu, pelajar perempuan, at-talibatu, al-jamilu akan bertukar pun menjadi perempuan juga, akan tambah ta marbutah, al-jamilah. Jamilatu. Okey. Boleh nampak sih? Boleh nampak dia ikut. Kalau ni tadi, saya bagi contoh lain. Kita tengok contoh lain. Majalah sekolah. Majalah sekolah.
Majallatu. Majallatu al-madrasah. Okay. Majallatul madrasati. Kenapa baris bawah ni Ustazah? Sebab syarat ni tadi, perkataan yang kedua ni tadi untuk idhafinya mesti berbaris di bawah. Boleh faham tak? Boleh nampak tak perbezaan di antara tarakib idhafi dan tarakib naqti? Okey? Boleh. Contoh, ni kata sandaran tadi kan, ni dua perkataan rak buku, merujuk kepada rak buku. Okey. Majalah sekolah, merujuk kepada majalah sekolah. Okey, nampak? Dia merujuk kepada satu perkataan. Okey? Boleh faham tak? Jelas? Okey, jadi InsyaAllah saya nak bagi awak kefahaman tentang itu sahaja. Apa yang saya nak awak buat selepas ini adalah okay, saya nak awak cari, bezakan di antara tarakib idhafi dan tarakib naqti. Selepas ini saya bagi latihan. Yang penting saya nak awak faham dulu. Boleh jelas? InsyaAllah. Jadi itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak tengok for the next arahan saya untuk latihan. Okay? Bye.